Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran malam ni sambung kitab Musalli surat 8 Jawi Rumi muka surat 32. Yang keenam. Betul. Yang 8 tu tengah-tengah. Jawi tu muka surat 8 tengah-tengah. Cari yang keenam. Dan keenamnya. Rumi muka surat 32. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan keenamnya i'tidal. I'tidal dan keenamnya i'tidal. I'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun. Kita membahaskan berkaitan dengan rukun sembahyang yang keenam. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, selesai ketiga qiyam berdiri, yang keempat baca Fatihah, yang kelima rukuk. Yang keenam. Yang keenamnya i'tidal. Yang keenamnya i'tidal, rukun sembahyang. Cuma yang keenam ni i'tidal ni rukun, salah satu daripada 13. I'tidal salah satu daripada 13 rukun sembahyang. Maksud i'tidal ni, dan dikata jikalau sembahyang sunat sekalipun. Tapi sebelum tu, maksud i'tidal ni adalah menyamakan atau menegakkan atau meluruskan seperti mana sebelum. Kalau biasa imam dia minta untuk kita luruskan dan rapatkan saf, dia kata istau wa'tadilu. Itulah i'tidal, istau tu dan wa'tadilu. Wa'tadilu tu maksud itulah. Maksudnya luruskan atau tegakkan. Senang diri ya, kan? Senang diri, betul tak? Senang diri. Lama tak dengar perkataan tu. Senang diri, dia panggil, istilah Melayu panggil senang diri. Itulah maksud i'tidal. Cuma maksud i'tidal dalam rukun ni adalah kembali kepada sebelum tu. Macam mana sebelum tu? Iaitu sebelum tu kan berdiri. Kalau sebelum tu berdiri, rukuk, lepas rukuk kembali kepada sebelum tu, berdiri ya. Itu maksud i'tidal. Kita nak faham maksud i'tidal dulu. Dan dia ada sebut kat sini perkataan sekalipun. Para ulama kalau dia tulis kitab, satu perkataan pun tak sia-sia, mesti ada makna. Saya sekarang sedang mengarang kitab, dah separuh dah. Lagi tak lama lagi, insya-Allah lagi sebulan. Tahun ni siap juga. Tahun ni juga siap. Bila kita nak karang kitab ni,
Kita nak tulis boleh, membebel boleh je, panjang tulis. Tapi kita nak tulis pendek, tepat, sharp. Dan setiap perkataan tu ada makna. Tak nak membebel. Payah. Membebel juga jadi. Padam balik. Faham maksud membebel tu? Kita pun cakap. Padahal boleh guna satu ayat aja. Satu perkataan, satu word, satu dua perkataan dah cukup dah. Tapi kita nak cari perkataan yang tepat tu. Tak jumpa. Terpaksa kena cakap sampai 2-3 baris. Sebab tu beza kitab dulu dengan kitab sekarang. Kitab sekarang ni tebal. Kitab dulu tak tebal pun. Tapi kitab sekarang ni baca aja. Boleh faham, boleh. Kitab dulu baca, tak boleh. Dia kena belajar juga dengan tuan pengarang. Baru boleh tahu apa maksud dia. Kerana bahasa dia tepat. Jadi, kalau tengok apa maksud sekalipun i'tidal jikalau sembahyang sunat. Maksudnya i'tidal dalam sembahyang mesti kena i'tidal. Walaupun sembahyang sunat mesti i'tidal juga. Sekalipun sembahyang sunat. Kenapa ada sekalipun? Kenapa tak kata semua sembahyang wajib i'tidal? Sebab i'tidal tu rukun kan wajib. Semua sembahyang wajib i'tidal. Cakap gitu lah. Tapi dia tak cakap gitu. I'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun. Bila kata i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun, secara automatik dapat faham walaupun dia tak jelaskan sembahyang fardu wajib. Dia tak cakap fardu. Macam mana kita boleh faham fardu? Dia kata kalau sunat sekalipun. Kalau sunat sekalipun kena i'tidal, kalau yang wajib lagi-lagilah. Nampak tak? Panjang pula cerita. Dia tulis sikit. Itu jadi syarah panjang tu. Dia tulis sikit, kita kena syarah panjang. Itu hebat ulama dahulu tu. Dia punya bahasa, ya Allah, tinggi. Dia ada seni. Tak semua orang boleh karang kitab. Semua orang boleh mengajar, tak semua orang boleh karang kitab. Ada orang boleh karang kitab, dia tak boleh mengajar. Di karang kitab hebat. Kalau penulisan dia baca, Masya Allah. Tapi bila tak mengajar, boring. Ada orang ajar boleh, tapi suruh karang kitab tak reti, tak boleh. Dia jadi membebel, jadi panjang, jadi tebal, pelik. Sama tengok para ulama hebat lah. Mengajar pun boleh, ngarang kitab pun boleh. Jadi i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun, dengan maksud sembahyang fardu tu wajib. Sembahyang sunat wajib juga. Yang sembahyang sunat wajib juga. Jadi maknanya sembahyang sunat i'tidal tu rukuk, sami Allahu liman hamidah, tu dipanggil i'tidal. Wajib sembahyang fardu walaupun dia tak cakap, tapi kita faham daripada ayatnya wajib. Dan sembahyang sunat pun wajib. Okey. Sekalipun tu buat apa? Sekalipun pula. Katalah i'tidal jikalau sembahyang sunat termasuk sembahyang sunat. I'tidal wajib termasuk sembahyang sunat. Cukup lah. Kenapa ada sekalipun? Maka sekalipun tu sebenarnya dia nak menolak pendapat lain. Ada pendapat lain dalam mazhab lain. Mazhab Hanafi contohnya, i'tidal adalah sunat, tak wajib. Jadi bila dia kata walaupun i'tidal sekalipun, dia nak kata itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i i'tidal sekalipun wajib. Dia nak tolak mazhab Hanafi, tapi tak tulis mazhab Hanafi, tapi dia nak tolak. Kena cari kitab lain lah. Kena tengok dia ni, Syekh Daud ni ambil kitab mana ni? Dia ambil kitab Arab, kemudian dia syarahkan dan dia terperincikan daripada kitab Arab. Kitab mana ni? Kita cari kitab tu, baca. Oh, tu lah masuk sekalipun. Kalau sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab Taurat ni, walaupun kitab tu tebal ni je kitab ni. Sekejap saya dah hancur. Tebal ni kitab ni. Tapi kalau mengaji dengan guru ni lain. Yang ni lain. Lain bukan lain hukum, lain syarahan. Hukum sama je, tak berubah. Lain. Lain huraian. Kenapa? Bergantung pada orang yang nak terangkan tu lah. Kalau dia nak terangkan, dia tak cek kitab-kitab besar, maka dia kata walaupun sembahyang sunat sekalipun, cukup lah. Sembahyang sunat pun wajib i'tidal, sembahyang fardu pun wajib i'tidal, cukup. Tapi kalau tak puas hati, aku nak cek sekalipun ni apa benda. Cari rupanya sekalipun ni nak menolak mazhab Hanafi yang mengatakan i'tidal dalam sembahyang sunat adalah sunat, tak wajib. I'tidal dalam sembahyang sunat adalah sunat pada mazhab Hanafi. Jadi dia kata walaupun ni ayat yang tak ada, tapi dengan sekalipun dia jadi syarah macam ni. Walaupun mazhab Hanafi kata sembahyang sunat i'tidal ketika sembahyang sunat tak wajib, tak i'tidal pun tak apa. Tak i'tidal, tak wajib i'tidal. Ketika sembahyang sunat, kata mazhab Hanafi, walaupun begitu, mazhab Syafi'i tetap wajib juga i'tidal. Tu sekalipun syarah. Sekalipun sekadar membezakan di antara rukuk dengan sujud dah memadai. Ni?
Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Gitu je. Dia tak ada i'tidal. I'tidal dia kena tamakninah apa semua. Sami Allahu liman hamidah. Boleh nama i'tidal dia tak? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Macam sekadar transit, sekadar singgah pergi, bukan berhenti. Maka dia tak panggil i'tidal. Mazhab Hanafi ya begitu pada sembahyang sunat. Mazhab Syafi'i tak. Walaupun mazhab Hanafi kata macam tu, mazhab Syafi'i tetap wajib ataupun rukun i'tidal tu sekalipun sembahyang sunat. Sekalipun. Jadi bila kita jumpa perkataan sekalipun dalam kitab, ceklah kitab-kitab lain, kitab-kitab besar, mesti ada cerita di sebaliknya. Mana-mana jumpa sekalipun je dalam kitab. Terus tanda, bila-bila senang cari kitab tebal. Mesti akan jumpa maksud sekalipun tu apa. Nak tolak yang mana? Nak tolak pendapat mana? Maka mazhab Hanafi lah, biarlah dia. Macam tu juga nak menolak pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Pendapat tu dhaif. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat mu'tamad. Jadi dia tak kata apa-apa pun, kata je yang keenam rukun wajib buat i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun. Bila kita tak puas hati dengan ayat sekalipun ni, kita pergi cari, rupa-rupanya sekalipun ni juga menolak bukan sahaja mazhab Hanafi, menolak mazhab Syafi'i sendiri. Tapi pendapat tu pendapat dhaif yang mengatakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah bukan rukun pada sembahyang sunat. Dia hanya rukun pada solat fardu sahaja. Mazhab Syafi'i juga nak tolak yang tu lagi. Banyak nak tolak dengan sekalipun. Ya. Maka dipanggil rukun pendek. Pendapat dalam sembahyang kita, i'tidal dan duduk di antara dua sujud dipanggil rukun pendek dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif kata bukan rukun pendek. Tak ada rukun sekalipun kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat bukan rukun pun. Dia sekadar nak membezakan di antara rukuk dengan sujud, nak membezakan dengan sujud pertama dengan sujud kedua. Itu duduk di antara dua sujud. Macam mana nak jadi dua kali sujud? Sebab sujud wajib dua kali. I'tidal tak wajib pada sembahyang sunat. I'tidal tak wajib. I'tidal. Duduk di antara dua sujud tak wajib. Yang wajib sujud dua kali. Macam mana nak jadi sujud dua kali? Nak tak nak kena duduk. Maka duduk tu sebenarnya tak wajib. Ni sembahyang sunat ni. Duduk sebenarnya tak wajib. Jadi nak jadi dua sujud, terpaksa sujud. Nak jadi ada dua sujud, terpaksa duduk di antara dua sujud. Baru jadi dua sujud. Kalau tidak duduk di antara dua sujud, takkan boleh jadi dua sujud. Macam mana? Sujud terus naik berdiri. Turun balik. Macam mana nak dapatkan dua sujud? Nak tak nak terpaksa duduk. Sebab yang wajib dua kali sujud. Duduk di antara dua sujud tak wajib. Yang wajib dua sujud. Macam mana nak jadi dua sujud? Macam mana? Deng. Tak boleh. Itu masih lagi tak boleh. Jadi macam mana? Nak tak nak kena duduk. Oleh kerana dia sembahyang fardu, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka jadilah duduk di antara dua sujud itu wajib juga dengan masuk rukun, tapi rukun pendek. Mazhab itu pendapat mu'tamad. Tapi pendapat dhaif kata tidak, dia sunat aja. Yang penting dua sujud. Bila masuk dua sujud maksudnya macam ni. Macam ni, bangun. Boleh. Patut kita Allahu akbar, duduk dulu. Baru sujud kan? Tomak ninah tu yang menandakan ianya duduk di antara dua sujud. Kalau angkat macam ni, angkat macam tu laju dah dapat dua sujud dah dapat. Pada sembahyang sunat pendapat dhaif. Jadi bila kita faham perkara ni, mazhab Hanafi, mazhab pendapat dhaif mazhab Syafi'i, dan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i adalah duduk di antara dua sujud, termasuk juga i'tidal. Sama juga. Macam i'tidal tu apa? Nak membezakan rukuk dengan sujud. Itu saja. Macam mana nak bezakan? Nak bagi ada gap di antara rukuk dan sujud. Kalau rukuk, sujud. Tak ada gap kat situ. Macam mana nak gap? Kena bangun. Barulah sujud. Baru nampak rukuk dan sujud tu dua perkara berbeza. Kalau rukuk, terus sujud. Tak ada beza. Macam-macam tak ada beza. Maka macam mana nak bezakan? Kena i'tidal lah. Sebab tu i'tidal namanya rukun pendek. I'tidal tu rukun pendek pada pendapat mu'tamad. Pendapat tu yang kata tidak, sunat aja. Kalau macam ni, terus. Janji angkat je. Janji angkat terus turun. Sah. Okey, kita dah faham banyak mazhab. Pendapat mu'tamad yang kita duk buat lah. Ni, i'tidal adalah rukun. Tak buat, tak ada tamakninah, tak buat betul-betul, tak sah sembahyang. Pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Okey. Jadi bila kita tengok, kita jadi matang bila kita tengok benda ni. Memang kelakar, tapi jadi matang. Apa kelakar? 7 minit 20 rakaat. Nak dengar? Dekat Indonesia. Memanglah kita kata, mula-mula kita akan kata dulu, tak sah.
Relax lu. Tengok kata sahnya yang kat mana. Cuba tengok ketika dia i'tidal dan duduk di antara dua sujud, memang laju. Sami Allahu akbar. Tak sempat dah lagi dah Allahu akbar dah. Sami Allahu akbar. Tapi yang masa sujud dia ada satu saat lebih kurang, satu saat lebih sikit. Allahu akbar ada. Ni dia sujud ni. I'tidal ni. Allahu akbar ada satu saat. Allahu akbar ada satu saat. Allahu akbar. Perasan tak? Lepas tu dia baca dolin. Bunyi lin aja. Itu bab lain. Itu biar dulu. Okey. Lepas tu Allahu akbar ada satu saat. Cuba perhati betul-betul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar ada satu saat. Allahu akbar. Rukun panjang semuanya ada satu saat. Rukun pendek memang macam tak ada. Jadi kita tak apa perasan sebab setengah saat dengan satu saat tu macam tak ada beza bagi kita kan. Maka kita kata mengarut sembahyang. Sabar dulu. Adakah mengarut? 7 minit 20 rakaat. Ini kalau buat tarawih penuh surah Furqan. Saya pun dengar macam mana boleh terdengar kiai dia. Rupanya kiai yang jadi imam tu. Dia orang buat temu ramah. Viral ni lama kan? 5 tahun ada. 10 tahun. Lama dah rasa. Lama sungguh. Kalau yang ada balik ni diviralkan balik je. Benda ni lama sangat saya tengok. Dia pun buat temu ramah dekat kiai. Rupanya kiai jadi imam tu. Dia kata zaman sekarang orang malas sembahyang. Yang 20 buat 8. Yang 8 sembahyang malas lah senang cerita. Jadi macam ni kita nak tarik orang yang malas-malas ni sembahyang. Buat cara ni. Lepas tu habis tu ada orang mendakwa tak sah ni. Dia buat keluar. Bum. Dia buat keluar. Mazhab ni begini. Mazhab ni boleh tu lah. Adalah. Dia keluar mazhab Hanafi mengatakan tomat ninah ni begini. Ada pendapat dhaif. Dia ambil pendapat dhaif semua. Dhaif. Dah sesuai lah dengan makmum semua dhaif. Dengan imam-imam pun dhaif. Sesuai lah. Kita ni berlakon konon-konon kuat. Tapi masa nak bangun tu Allah. Tunggu imam baca Fatihah dekat-dekat rukuk baru Allahu akbar masbuk terus rukuk tak payah baca Fatihah. Kedekutnya kita nak berdiri. Rakaat 2 4 6 2 4 boleh lagi kot. 6 tu dah makin slow. 8 makin slow. Kalau buat 20 yang 12 14 16 tu memang ada orang memang tunggu sikit lagi. Ayat terakhir sebelum rukuk dia pun berdiri. Imam Allahu akbar dia Allahu akbar terus rukuk tak payah baca. Padahal Fatihah dengan surah seminit, salah tak sampai kalau seminit lah kita kata. Seminit pun kedekut. Nak duduk juga. Bila ni? Masa 10, 12, 14, 16, 20 lagi lah. Jadi macam mana nak elak? Dia kata dia buat begitu. Okey. Cuma dari segi beberapa disiplin dia langgar lah. Cuma nak bagi tahu dia buat tu bukan buat bodoh-bodoh. Ada point. Cuma disiplin tu dia langgar. Pertama dia campur mazhab ni, langgar dah kat situ. Satu lagi baca rukun qauli dia. Dia kata habis tu macam mana dengan Fatihah? Laju bismillahirrahmanirrahim. Bunyi lin je laju. Lepas ni Google cari balik kat dalam YouTube. Ada tu. Bunyi paling jelas kali waladhdallin. Dia kata kelajuan bacaan bergantung kepada orang, dia kata. Bergantung pada orang, Pak. Enggak bisa cakap begitu, Pak. Enggak bisa, Pak. Ada orang dia baca laju. Ada kalau budak tahfiz, kelajuan dia tak sama. Orang yang biasa baca Quran setahun sekali dengan budak tahfiz yang hari-hari dia ulang, kelajuan dia tak sama. Kadang-kadang orang biasa dengar, kau baca laju sangat, tak sempat tangkap. Tapi dah mulut laju. Jadi ada orang laju sangat mulut dia. Jadi apa masalah kalau mulut imam ni memang laju baca. Tapi kalau kita dikata rakam, kemudian buat apa dia panggil, slow kan, macam slow motion tu, jadi akan bunyi cukup lengkap, Pak. Dia kata cukup lengkap. Maksudnya dia laju kan, apa dia panggil, tempo dia tu lambat kan. Bismillah apa gitu. Memang sebiji-sebiji jadi kalau kata tak boleh, kenapa pula tak boleh? Ada orang baca macam musabaqah tu, nak cakap bar tu 3 saat macam musabaqah tu kan. Ada orang dia baca, dia panggil tadwir, ada dia panggil tartil, dia ada istilah dia panggil hadar, macam-macam kelajuan tu. Jadi kelajuan kami terlalu cepat. Nak macam mana? Kami boleh buat, tapi betul. Tak percaya dengar, tak boleh dengar. Telinga kamu yang masalah. Bukan aku punya masalah, kamu yang tak dapat tangkap. Jadi macam mana nak rakam? Lepas tu slow kan. Sebiji-sebiji.
tapi dia terlalu kelajuan yang tinggi, dia kata. Tak apalah, itu dakwaan-dakwaan, kita tak buat dakwaan-dakwaan. Jadi nak ceritanya, apa yang terjadi tu ada poinnya. Cuma adakah boleh diterima? Mazhab Syafi'i memang reject awal-awal dah, sebab i'tidal dia tak ada tamakninah. Mazhab lain boleh jadi macam-macam. Jadi adakah semayan tu bagus? Memang tak bagus lah, jangan cerita bab bagus. Adakah ia sah atau tidak? Bergantung kepada dia buat rukun-rukun ataupun tidak pada mazhab dia. Sekali dia buat mazhab campur, mazhab rojak, memang rosak lah juga. Tapi tu disiplin, dia telah melanggar disiplin. Cuma nak beritahu bukan bodoh-bodoh. Lagipun kita tengok ramai kan, ramai sampai kan tak larat nak ikut, tak sempat makmum tu. Tak sempat, lajunya imam cek balik. Ada cerita, ada point. Cuma salah tetap salah. Dari segi disiplin lah, banyak salah dari segi disiplin. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dia langgar disiplin tu. Banyak disiplin pula pakai rukun mazhab apa? Yang ni mazhab Hanafi kau ambil ni. Yang tidak sujud mazhab apa? Tahiyat akhir mazhab apa? Rukun-rukun yang lain, perkara yang membatalkan sembahyang mazhab apa? Ada campur. Nah, kat situ dia melanggar disiplin-disiplin yang tertentu. Cuma ada cerita, ada point. Lepas tu nama Pak Kiai. Jangan main. Indonesia. Jadi nak beritahu tu lah. Dengan sekalipun, ni kita bahas sekalipun saja. Sekalipun. Jadi kalau kita tengok dekat Mekah, kat mana-mana, tempat-tempat macam UIA ke, tempat-tempat masuk UIA saya sebut tu sebab dia punya pelajar tu kan macam-macam negara ada. Maka bila dia sembahyang, saya jumpa kat UIA, dia sembahyang kadang-kadang tak ada tamakninah. Main sunat dia. Kita tengok, kita duduk depan dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lama dia sujud. Lama pada kita. Lepas tu dia duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tak ada tamakninah. Macam sekadar angkat. Kadang-kadang angkat dia tak sempat duduk lagi. Punggung dia tak kena lantai lagi, dia dah turun dah. Sebab dia sekadar dapat 2 sujud cukup. Sekadar dapat bezakan rukuk dengan sujud cukup. Dia yang tak naknya rukuk terus turun. Tu tak nak. Angkat sikit dah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cukup bagi mereka. Jadi kita taklah tengok janggut panjang tapi jahil. Sedap kita kata. Jangan gitu. Jangan gitulah. Tu tujuan saya sebut mazhab-mazhab lain tu. Sebab supaya kita ni matang sikit, matang, dan kita ni tak cepat. Sayyidina Umar kata 10 tahun yang pertama belajar dia panggil beginners, mubtadi. Beginner 10 tahun belajar. Masa beginner ni semua orang salah, dia je betul. Sebab dia baru dapat ilmu. Dia jadi nak semayang tengok orang. Aku baru lepas belajar, tengok tu salah, tu jahil. Ni murakab. Jahil. Sebab apa? 10 tahun. 10 tahun dah belajar. Baru dapat ilmu dia. Memang ilmu ni nur. Dia seronok. Jadi dia tak tahan, tak matang dalam nak menangani keseronokan itu. Itu yang dia tengok semua orang salah. 10 tahun yang kedua, 11 sampai 20 tahun sambung belajar lagi, dia berkecuali. No comment. Kau rasa tak? No comment aja. Sebab dia dah jumpa macam-macam lah. Masuk 21 sampai 30, kalau ada perbezaan, orang tu betul, aku yang salah. Selamat macam tu lagi. Habis kata ni kata lain. Ya ke? Dia kata gitu. Dia betul lah, aku salah. Gitu. Lepas 21 sampai 30 tahun. Tapi yang mula-mula ni semua salah, aku je betul. Tu dia panggil mubtadi, bukan mubtadi'. Mubtadi' ni orang bid'ah. Mubtadi, tak ada. Ataupun beginners. Yang tengah-tengah apa dia panggil? Apa? Amatur dia panggil. Yang tengah-tengah. Amatur yang awal-awal lah amatur kan. Awal-awal lah amatur, beginners tu. Tengah-tengah dia panggil expert. Yang satu lagi advance. Ke apa? Yang 20 tahun, 30 tahun. Gitulah. Letaklah sendiri dia punya tu. Okey. Apa maksud i'tidal? Iaitu sambung ni. Iaitu i'tidal tu kembali ia kepada qiyam. Seperti dahulunya. Satu-satu masalah betul. Iaitu kembali ia kepada qiyam. Qiyam tu berdiri. Seperti dahulunya, seperti sebelum. Kan sebelum tu berdiri, baca Fatihah apa? Lepas tu rukuk. Apa maksud i'tidal? Kembali ke qiyam. Kembali. Sebab tu kalau kita tengok juga, saya ingat dulu
Selalu perhati. Ada orang, masa dia i'tidal, dia letak tangan dia dekat pusat atau bawah pusat ke kat situ balik. Sami Allah liman hamidah, tak situ balik, baru sujud. Sebab tengok, kembali kepada qiyam. Tadi macam mana? Sebelum rukuk macam ni kan. Baca lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam ni. Allahu akbar, sujud, rukuk. Lepas tu kembali kepada sebelum. Sami Allahu liman hamidah. Perasan tak dulu? Ada. Yang samalah dengan orang-orang yang ambil wuduk sapu belakang. Sekarang tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Ada yang sama juga, Sami Allahu liman hamidah. Tak bawah dulu. Lepas tu angkat tak kat atas. Lepas tu baru sujud. Macam-macam. Dulu. Kat mana ni? Daripada biasanya daripada kitab-kitab Imam Ghazali ada. Ada dulu kita nampak. Sekarang tak nampak dah. Tapi kalau ikut pada ta'rif, iaitu kembali kepada qiyam seperti dahulunya, diorang lagi tepat. Kalau nak ikut ta'rif lah. Tapi tak gitu. Yang tepatnya tidak tangan duduk bawah. Cuma kalau ada orang tangan duduk sini, betul juga, kena juga. Sebab i'tidal adalah kembali kepada qiyam seperti dahulu sebelum tu. Cuma sedikit bila i'tidal, dia panggil rukun pendek. Dah sebut tadi, dia rukun. Mazhab Syafi'i pendapat muktamad, dia rukun, dia mesti buat. Tapi rukun dia pendek. Rukun pendek ada dua je, duduk antara sujud dan i'tidal, rukun pendek. Yang lain semua rukun panjang. Berdiri qiyam rukun panjang, rukuk rukun panjang, sujud rukun panjang, duduk tahiyat akhir rukun panjang. Yang lain kalau duduk di antara dua sujud dan i'tidal dia panggil rukun pendek. Jadi kenapa dibezakan rukun panjang dan rukun pendek? Biar je lah sama-sama rukun. Rukun pendek pun wajib buat, rukun panjang pun wajib buat. Ada beza. Iaitu rukun pendek boleh batal kalau kita panjangkan dia. Kalau rukun panjang, kita panjangkan dia, tak batal. Contohnya berdiri 3 jam sembahyang. Batal tak? Tak batal. Tapi kalau berdiri, kalau i'tidal 5 minit, batal. Tu dibezakan rukun pendek dan rukun panjang. Itu saja. Perbezaan rukun pendek dan rukun panjang, tak banyak. Dari segi buat, wajib buat. Rukun panjang pun wajib buat, rukun pendek pun wajib buat. Dari segi wajib buat. Rukun kan? Yang lain semua sama. Bezanya satu aja, rukun pendek dan rukun panjang. Rukun pendek tak boleh panjangkan. Rukun panjang boleh nak panjangkan. Nak sujud 3 jam, tak batal sembahyang. Tahiyat 3 jam, tak batal sembahyang. Berdiri 3 jam, tak batal sembahyang. Tapi kalau i'tidal, tak payah 3 jam, 5 minit je, batal. Sebenarnya 5 minit tu contoh aja. Dia gini. Antara perkara yang membatalkan solat apabila menukarkan rukun pendek kepada rukun panjang. Itu yang batal. Cuma panjang mana yang namanya panjang? Kat situ lah. Panjang mana yang dinamakan panjang? Mungkin orang kata seminit, tidak seminit panjang tak? Kita mana pernah tidak seminit? Tak, berapa saat tak? 5 saat Sami Allah liman hamidah 3 saat kot. Kan biasa kita 5 saat tu pun ada orang buat, tapi jarang-jarang lah. Tapi kalau 10 saat tak ada. Jadi apa yang dimasukkan dengan panjang tadi? Berapa lama? Berapa saat? Dia gini. Maksud panjang tu, yang dinamakan panjang adalah pertama, ketika i'tidal ada bacaan dia. Bacaan i'tidal adalah salah. Bacaan i'tidal. Rabbana lakal hamd. Sami Allah liman hamidah bukan ketika i'tidal. Ramai orang silap tau. Sami Allahu liman hamidah, tapi taklah batal. Salah. Sebab zikir ataupun wirid rukuk dia buat kat i'tidal. Macam mana kalau ketika sujud dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Apa baca doa iftitah dekat sujud? Batal tak? Pertama, tak batal. Yang kedua, dapat pahala tak? Tak. Sebab bukan tempat dia. Okey. Itu kita tengok jauh. Doa iftitah dengan sujud kan jauh. Yang dekat-dekat ni yang orang tak perasan ni. Orang buat lebih kurang. Ketika rukuk ada zikir dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada lagi panjang lagi kalau nak cari jumpa panjang, ada lagi. Okey. Ketika perjalanan
perjalanan daripada sini ke sini, ke i'tidal, zikir dia sami'allahu liman hamidah. Ketika berdiri, zikir dia Rabbana lakal hamd. Jadi 3 ni kena buat pada tempatnya baru dapat pahala. Kalau tak buat dekat tempatnya, macam baca doa iftitah dekat sujud Allahu akbar sujud. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala. Kita tengok sebelah pahal dia ni. Kan? Tak batal. Hukum makruh ada dan tak dapat pahala. Padahal zikir pun tak kena tempat. Kalau lah macam tu tak kena tempat, samalah juga. Ketika rukuk subhana rabbiyal a'la, tak dapat. Tapi tak batal. Ketika perjalanan dia senyap je. Sami'allahu liman hamidah, tak dapatlah pahala juga. Itu bukan tempatnya. Hanya dimaafkan ujung-ujung je. Sebab kadang-kadang kita nak buat ngam-ngam tu payah tak? Sami'allah dah kat sini. Sami'allahu liman hamidah kan payah juga. Maka ujung-ujung tu dimaaf. Sami'allahu liman hamidah. Kan ada dah juga sikit. Midah ke okeylah, maaf lah sebab kita tak boleh nak betul-betul tepat. Kalau tidak memang payah. Slow je bangun. Sami'allahu liman tak boleh lagi. Liman hamidah. Jadi sebab kita nak menjaga-jaga, maka dimaafkan sikit. Tapi kalau banyak malah disengajakan, maka hukumnya makruh dan tak dapat pahala. Macam mana disengajakan? Bangun tak cakap lagi Sami'allahu liman hamidah. Ini sengaja ni. Orang tak jaga ni. Yang jaga Sami'allahu liman hamidah. Ada juga dah ke macam tu ujung-ujung. Sikit-sikit tu maaf lah. Maknanya kena jaga kat situ. Jika tidak, tak dapat lah. Okey, boleh dapat ni. Nak rukuk ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dapat? Yang last kali. Dapat pahala tak? Tak dapat lah. Sebab dalam perjalanan zikir dia sami'allahu hamidah, bukan subhana rabbiyal azim. Masa sujud juga, sujud subhana rabbiyal a'la bihamdih, dapat pahala. Subhana rabbiyal a'la dapat pahala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di itu masa berdiri. Masa duduk tak dapat. Rabbi fili duduk, Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'afani. Tak dapat yang ujung tu. Sebab apa? Dalam perjalanan masa sujud tu dia sambung lagi baca tu. Sebab tempat dia ketika duduk di antara dua sujud. Kenapa baca dalam perjalanan? Kerana dalam perjalanan zikir dia Allahu Akbar. Macam itulah. Jadi hati-hati kat situ. Jadi dia ada dia punya zikir dia, iaitu Sami'allahu liman hamidah. Okey. Bila dah berhentilah, barulah Rabbana lakal ham. Banyak ada riwayat Rabbana walakal ham. Allahumma Rabbana lakal ham. Allahumma Rabbana walakal ham. Panjang banyak-banyak. Kita biasa Rabbana lakal hamd. Masa berdiri itu je punya zikir. Okey. Rabbana lakal hamd. Okey. Lepas dah tu, ada riwayat lain, bacaan dia agak panjang-panjang sikit. Ada tambah-tambah sikit lah. Apa? Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada beberapa ni. Jadi panjang dia, bacaan tu pun boleh kita kata, saya kira hari tu dalam 7 saat. Panjang tu tak? 7 saat. Ada bacaan dia. Kena cari lah. Kita tak hafal panjang-panjang. Adalah. Apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syi'ta. Lupa lah. Tak apa. Ada bacaan. Lebih kurang saya dah kira sebelum ni. 7 saat. Itu bacaan yang paling panjang. Bacaan biasa Rabbana lakal hamd tak sampai 2 saat pun. Okey. Tapi yang paling panjang 7 saat. Okey. 7 saat tadi dah dapat dah 7 saat. Kemudian bacaan Fatihah berapa saat? Bacaan Fatihah yang normal 20. Dia tengok bergantung. Kita ambil yang tak kisahlah, dia salah 20 hingga 20 30 tu. Malah kitab ada satu kitab tu tulis 45. Panjang, dia baca slow-slow ke apa. Tapi tak kisahlah, kita ambil secara umumnya 25. Boleh? 25 lah. Okey, 25 tambah 7. 7 tadi apa? 7 adalah bacaan ketika i'tidal yang paling panjang yang ada riwayat. Kalau kita ambil paling pendek baru 1-2 saat. Kita ambil yang paling panjang, cari lah. Lebih kurang 7 saat bacaan dia. Campur 25. 25 tu pun kita boleh lagi lah, kautim lah. Boleh 27, boleh 30. Bergantung pada tu. Tak kisah yang tu. Jadi kita ambil 25. 25 tambah 7. Jadi 32. Lebih 32 saat i'tidal batal. Tapi dia tak tepat 32. Dia mungkin 35, mungkin 37. Bergantung pada penentuan kita berapa saat baca Fatihah tadilah. Jadi kalau mudah-mudah kata, seminit berdiri batal. Itu memang confirm dah tu. Seminit berdiri batal. Berdiri apa ni? Berdiri i'tidal.
Sedangkan rukuk, sujud, berdiri, qiyam, rukuk, sujud, tahiyat 3 jam tak batal. Jadi mana nak ambil ni? Panjang. Kerana jika bacaan yang warid, bacaan yang paling panjang dalam satu-satu rukun itu ditambah pula dengan bacaan yang paling panjang dalam i'tidal, ditambah pula dengan sekurang-kurang ataupun bacaan Fatihah yang biasa, yang normal, lebih pada tu, maka batal sembahyang. Ada orang buat? Tak ada orang buat kot. Tapi nak bagi tu, itulah hukum. Jadi tak boleh. Sebab tu kata 5 minit berdiri i'tidal batal. Maka ulama bahas lagi. Macam mana kalau cik kunut? Kunut kadang-kadang lebih. Kalau kunut subuh tu atas border lah. Kalau kunut nazilah lagi lah. Kan? Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Kalau kata yang baca tu tengah semangat ni, sebab biasa kunut nazilah ni apabila umat Islam ditimpa kecelakaan apa-apa kan, maka ada disunatkan kunut nazilah. Masa baca tu, kalau kata kena serang ke Palestin ke apa kan, masa tu dia akan semangat sikit, panjang lagi. Wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum waransurna alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar. Akan lagi panjang. Sebab kalau ya qahar ya jabbar ya muntakim laju kan, tapi tak ada feel. Macam apa kau baca ni? Biarlah semangat sikit kan. Kunut nazilah, Nabi sembahyang kunut nazilah berapa hari berapa bulan, sebulan lebih lupa, ada 40 hari ke berapa. Lama Nabi baca kunut nazilah. Sebab ada satu kampung jauh ni, dia minta untuk bawa datang guru-guru yang hebat-hebat untuk ajar dia ke kampung kami semua nak masuk Islam. Jadi Nabi seronok, kabilah besar. Nabi hantar 70 orang hafal Quran semua. Memang antara sahabat yang hebat. Ketika dalam perjalanan tu kena ambush. Rupanya tak. Kena ambush, mati. Ada yang seorang ke hidup, ada yang hidup, tapi ramai mati. Majoriti mati. Kena ambush. Rupanya bohong. Akhir sekali Nabi baca kunut nazilah tu sampai Allah kata berhenti, cukup dah baca. Sebab apa? Masa baca tu agak macam mana? Macam tu. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum tu lain tu. Maksudnya, ya Allah, kalahkanlah anjing-anjing mereka dengan anjing-anjing kami. Kalbam min kilabik. Anjing, sebut anjing dalam sembahyang batal kerana mughallazah. Tak, pegang tak boleh. Padahal ada kata kalau baca anjing dalam sembahyang, cakap anjing bahasa Melayu, bahasa selain bahasa Arab memang batal lah. Kalau baca bahasa Arab batal tak? Ada kata batal, adalah peristiwa itu. Tak batal. Sebab apa? Mughallazah dia tu. Mughallazah kalau kau pegang ada najis. Ada kita dok baca kalbam min kilabik. Malah keturunan Nabi kan, kita cerita sebelum ni, cerita tak? Kan nama Nabi kan, ada nama keturunan Nabi, salah satu nama Kilab kan. Kilab kalbun dengan kilab tu samalah, anjing. Asal nama Kilab ni Hakim kan, moyang Nabi Hakim tu, orang panggil dia Kilab atau anjing sebab dia hebat. Kalbam min kilab. Jadi bila kita nak kata ya qahar, kan dia makan masa 1 saat. Ya jabbar, ya muntaki. Akhir sekali kalau kita kira panjang, lebih 1 minit. Okey, dibahas kat situ. Satu. Yang kedua dibahas dekat solat sunat tasbih. Kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Masa malam ngantuk ah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. 10 sampai 300 kali tau. 300 kali tasbih kan? Tak biasa buat. Satu berdiri 15, rakaat kedua 15, kira-kira 150. Rakaat kedua lagi 2 rakaat lagi. 1 rakaat, 2 rakaat 150. 4 rakaat atau 2 buat 300 tasbih. Apa masa berdiri i'tidal, kita point dekat i'tidal subhanallah alhamdulillah. Lebih kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang lebih. Tambah-tambah kalau kita tambah hujung wala haula wala quwata illa billahil azim, lagi panjang. Jadi lebih. Maka dalam 2 keadaan ini, iaitu ketika kunut, tak kisahlah kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah, maka dia dimaafkan kalau panjang. Sebab tak boleh panjang kan tadi, kata tak boleh lebih berapa saat tadi. Dimaafkan. Sebab dia ni suruhan, sunat, kunut, tiba-tiba kunut batal. Apa ni? Sebab tu dia dimaafkan kalau panjang. Satu lagi,
solat sunat tasbih. Dan antara inilah, sebab inilah sebagian ulama tolak solat sunat tasbih, dia kata tak ada. Tapi Imam Ghazali kata ada. Ada ulama kata tak ada solat sunat tasbih ni, tak ada. Sebab tu jadi khilaf. Sebab macam mana nak semayang sedangkan rukun pendek tu dia telah panjang kan? Batal. Maka tak ada solat sunat tasbih. Sebab Imam Ghazali kata ada. Habis tu maaf. Apa susah? Maaf, dimaafkan. Ketika i'tidal. Itu pun i'tidal kalau kunut i'tidal terakhir. Tu saja yang dimaafkan. Kalau i'tidal yang pertama tak maaf. Rakaat pertama i'tidal, mana ada kunut? Dia berdiri kat situ. Seminit batal sembahyang. Rakaat kedua, kalau dia berdiri seminit tak batal sebab dia baca kunut. Hanya rakaat yang terakhir saja. Okey. Jadi iaitu kembali ia kepada qiyam seperti dahulu. I'tidal, rukun pendek. Dengan tama'ninah. Dah habis dah? Dah bunyi dah? 41 minit. Kejap je. Dengan tama'ninah. Tama'ninah ni, kalau setengah macam kitab Kifayatul Muhtadi, dia keluarkan tama'ninah ni duduk kat luar. Maksudnya, macam ni. Maksudnya keseluruhannya ada 17. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Ada kitab kata 17. Macam ni lebih tu. Rupanya dia keluarkan tama'ninah tu. Berdiri. Qiyam yang lain semua sama. Saya nak ambil yang beza je. Rukuk. Sekejap. Berdiri. Niat apa berdiri apa semua kan. Itu sama. Yang kata 17 ni. Rukuk. Okey. Lepas tu dia tambah lagi. Tadi 13 maknanya 4. Apakah dia 4 lagi kan? Sebab dia kata 17. Apa benda 4 lagi rukun sembahyang? Ada 4. Apa dia ni? Pertama, tama'ninah ketika rukuk. Dia keluarkan. Sedangkan yang kata 13 tu, rukuk tu sekali kan tama'ninah. Sebab tu 13. Yang ni kata tak, kena keluarkan. Rukuk satu rukun, tama'ninah ketika rukuk satu rukun. Jadi tadi 13 dah jadi 14. Macam mana nak jadikan 17? I'tidal. Rukun. Tama'ninah ketika i'tidal. Macam tu memanglah lebih. Jadi 2 dah. Jadi tadi 13, 14, 15 dah. 2 lagi. Masa bila? Sujud. Sujud adalah rukun. Dia buat keluar pula. Rukun seterusnya, tama'ninah ketika sujud. 3 dah. Satu lagi, duduk di antara 2 sujud. Satu rukun, tama'ninah ketika duduk di antara 2 sujud. Sebab tu jadi 13, 4, jadi 17. Walaupun berbeza nombor, angkanya berbeza, benda sama je. Soalannya, kenapa setengah kitab dia keluarkan sampai 17? Kenapa dia keluarkan tama'ninah tu? Menyebabkan jadi 17. Masukkanlah sekali dalam rukuk serta tama'ninah, i'tidal serta tama'ninah, sujud serta tama'ninah. Kan jadi 13. Kenapa keluarkan? Dia kata pentingnya tama'ninah ni sehingga kan mesti dikeluarkan tama'ninah. Penting sebab ramai orang dia tak cakna, tak peduli dekat tama'ninah. Sebab kita tak keluarkan dia. Walaupun faham maksud i'tidal tu dengan tama'ninah, tapi sebab tak keluar, dia tak macam tak peduli. Kita keluarkan supaya bila orang i'tidal dia kena ingat, rukun seterusnya adalah tama'ninah. Tama'ninah ni apa benda pula? Tama'ninah ni adalah setelah kita bergerak, dan masa bergerak tu sendi-sendi semua bergerak. Sendi semua telah sampai kepada destinasi. Itu adalah tama'ninah. Sendi sampai ke tempatnya. Masa kita bergerak kan sendi dia bergerak. Kat mana tempat dia? Macam mana tempat sendi? Rukuk macam tu. I'tidal macam ni. Maka sendi kat pinggang ni. Bila masa apa nama tama'ninah? Ni tak bergerak sampai ke tempatnya. Okey dah sampai, masuk dah kat dia tempat dia. Maka itulah nama tama'ninah, dan dia kena berhenti. Kadar subhanallah. Subhanallah, kadar 1 saat paling kurang. Maksud tama'ninah tu berhenti kadar 1 saat. Memasukkan semua sendi-sendi kepada tempatnya. Jadi keluar sebab ramai orang tak peduli bab tama'ninah. Dia tak peduli bab tama'ninah, jadi bila kita keluarkan maka orang lebih ambil perhatian. Sebab tu setengah kita kata 17 walaupun bendanya sama. Kerana cedera mana-mana tama'ninah yang 4. Soalan dia, kejap. Kenapa masa berdiri tak ada tama'ninah? Qiyam beserta tama'ninah, kenapa tak ada? Kenapa dia ambil dekat rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud saja? Kenapa tahiyat akhir tak ada? Sebab masa berdiri tu baca Fatihah. Mana boleh 1 saat? Maka tama'ninah tu automatik ada. Masa tahiyat akhir, baca tahiyatul mubarak, panjang. Tak payah tama'ninah. Dah memang terpaksa tama'ninah. Maka tak perlu cakap tama'ninah dah. Sebab masa berdiri qiyam dan berdiri dan duduk tahiyat akhir,
Tak boleh kalau tamak ninah. Dipaksa, terpaksa tamak ninah. Bacaannya panjang kan? Yang ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bacaan dia tu sunat. Jadi boleh terjadi tanpa tamak ninah. Kalau dia tak baca, tak wajib baca kan? Sebab tu dia keluarkan 4 tu. Jadi cedera mana-mana keempat-empat tamak ninah dekat 4 rukun tadi, cedera je, maka batal solat dia. Maka dia keluarkan dia jadi 17. Jadi 17. Okey. Kadang-kadang kita kata, oh tamak ninah dah. Masa i'tidal ni, kadang-kadang kita tak perasan. Ada gerakan-gerakan yang tidak diiktiraf. Apabila kita bergerak, banyak mana gerakan sekalipun dikira gerakan sembahyang sebab kita nak bergerak. Dia tak kira 3 gerakan. Tak kira gitu sebab tengah bergerak. Masa nak sujud kan, kan banyak gerakan, lebih 3 gerakan. Nak kira batal lah lebih 3 gerakan berturut-turut. Tak batal sebab dia panggil gerakan sembahyang. Ketika nak i'tidal pun kan bergerak. Dia tak batal kerana dia panggil gerakan sembahyang. Tapi ada gerakan-gerakan asing. Dia panggil gerakan-gerakan ajnabi. Ataupun bahasa kita apa? Gerakan illegal. Boleh tak? Gerakan-gerakan yang illegal. Yang mana gerakan illegal ni, gerakan yang tak diiktiraf ni, jika bergerak, maka ianya dikira. Contoh masa dia nak bangun daripada sujud, kan gerakan tu gerakan yang diiktiraf. Sebab macam mana nak berdiri rakaat seterusnya kalau tak bergerak? Maka gerakan dia banyak. Jika dia sakit, jika dia ada masalah, masih dia bergerak tangan gitu gini, pegang dinding, pegang apa, semua tak kira. Itu semua dipanggil gerakan sembahyang. Jika dia sakit kan, dia kena pegang tali, kena pegang dinding untuk bangun. Kena ada orang dia kena apa, kaki dia macam tu dulu, tangan belakang, oh baru boleh bangun. Gerakan semua tu dia panggil gerakan sembahyang, bukan gerakan illegal. Tapi kalau dia tak sakit, dia buat gerakan tu, itu gerakan illegal. Bila gerakan illegal, dia tertakluk kepada 3 gerakan besar berturut-turut batal. Dan kalau dua gerakan, 1 gerakan yang besar bukan sebab uzur, makruh. 3 batal. Jadi ketika gerakan-gerakan tadi, kadang-kadang contoh dia dikira tak masa dia sujud ni. Lepas tu nak bangun rakaat seterusnya, Allah, dia gatal kat sini. Dia gatal kat belakang ni, gatal kat belakang. Sini kat sini, gatal kat sini. Sujud ni, Allah, masa dia gerak tu, tangan ni garuk. Saya sambil gerak tak perasan. Allahu Akbar. Dah berdiri. Saya nak cerita, gerakan kalau digerak aja tak kira gerakan dia. Yang ni yang digaru ni. Dikira gerakan ajnabi, gerakan illegal. Ya, illegal. Jangan duk main-main gitu lah. Sambil bergerak garu paha. Orang tak perasan. Bukan orang, ni Allah. Tak ada tak perasan. Maka gerakan dia garu tu 1, 2, lebih 3 batal. Dia panggil gerakan illegal, bukan gerakan sembahyang. Macam tu juga ketika nak i'tidal, ada gerakan illegal yang biasa berlaku. Perasan tak? Geng-geng loose. Tahu loose? Loose. Sami Allah liman hamidah. Loose. Ketak weh. Pergi cari spana. Pergi ketak bahu dia. Dia panggil geng-geng loose. Gerakan tu illegal. Dan bila Sami Allah liman hamidah, pertama gerakan besar. Kalau lebih 3 batal. Kadang-kadang tak lebih 3 tak apalah. Tapi dia tak berhenti lagi. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Dia tak ada tamak-ninah lagi. Kenapa tak ada tamak-ninah? Ada gerakan, tak berhenti lagi. Istilah sains dia panggil apa? Tak pegun lagi. Pegun tak? Pegun. Dia kena i'tidal, semua masuk. Semua masuk. Inilah tujuan kita mengaji kat sekolah yang bertahun-tahun tu. Periksa bukan main, belajar PMR live, PM lah, belajar bukan main. Dalam bab agama tak boleh masuk. Masukkanlah sepatutnya. Matematik yang kita belajar ATMAT dulu ada guna sekarang. Bazir, baik mengaji agama. Dah halim dah mengaji agama. Ini mengaji bukanlah tu ganda 2 kuasa 2 lah, itulah macam-macam kita belajar. Pecahan-pecahan lah. Ada orang tak pakai, ada orang pakai, bagus lah yang tak pakai ni. Belajar hafal macam-macam, jenis hujan, jenis itu, jenis awan Columbus macam-macam. Guna? Tak guna pun. Tengok awan, macam nak hujan ni. Hujan. Joong nampak joong, nampak hujan. Ada gitu. Mana Columbus saya nak sebut tak ingat dah. Ada guna? Tak ada guna. Sia-sia belajar itu sebenarnya. Itu kalau belajar bab agama tu memang alim dah tu. Jadi
Tu saya guna macam-macam istilah supaya yang kita belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 yang kena paksa tu ada jugalah dia punya gunanya. Ini belajar radius tak radius lah, diameter lah, ada guna. Orang yang guna okey, dia okey. Yang lain, orang lain banyaknya tak guna pun. Kerja lain, kerja je benda lain. Belajar bukan main. Tu lah kita punya sistem pendidikan tu, dia kadang-kadang gitu lah. Dia luluh bab engineer apa ni, tapi kerja benda lain, tak ada kena-mengena. Janji ada degree. Pelik kan tu. Pelik ben ajaib. Okey. Jadi gerakan-gerakan yang tadi tu, masa bila dia bergerak dan kemudian dia sujud sebelum dia pegun. Sebelum dia pegun, berhenti, maka bermakna dia tak ada tamakninah. Bila tak ada tamakninah, dia telah i'tidal tanpa tamakninah, tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Jadi sebab dia tak memberhentikan, atau kadang-kadang ada lagi nyakit teh, bukan nyakit teh, nyakit habis teh. nyakit sungguh. Apa nyakit teh? Sebab kalau sikit-sikit kita tak kata gitu, tak kata kat orang kan. Ini nyakit sungguh kita kata. Apa dia? Tak pakai tali pinggang, dah lah tahu-tahu tak pakai tali pinggang, beli seluar besar sikit. Masa nak berdiri, nak sujud, tarik. Tak nyakit teh. Masa nak sujud, dia tarik. Sebab apa? Kalau tak tarik, ketat tak? Boleh koyak tau. Pakailah tali pinggang, janganlah pakai longgar gitu. Nak sembahyang. Jadi bila dia tarik, okey, samiallahu liman hamidah. Okey, belum lagi, dia goyang sikit lagi ni. Masih lagi tak lebih 3 gerakan lagi, tak apalah. Kemudian masa nak sujud, tarik lagi. Masih bila dia pegun, bila dia tamakninah. Tarik seluar, tarik kain, tarik macam-macam, tarik kat peha kan, tarik. Cuba hati. Tarik. Apa sahaja pakaian yang kita pakai ketika solat dan kita terpaksa uruskan pakaian itu untuk kita bergerak, hukumnya makruh pakaian. Untuk kaedah tu kaedah. Kaedah dia, apa sahaja pakaian yang kita pakai ketika solat, yang mana ketika sembahyang tu kita terpaksa uruskan dia. Masa nak bergerak kita uruskan dia. Pakai ridak. Masa nak i'tidal, nak bangun kan dia bergerak, kita pun ambil ni. Pakai kain. Masa kita sujud apa, duduk semua, nak bangun seterusnya, kain dah burai kita. Boleh kain cantik macam ni, macam ni. Masa dah sujud, tahiyat lah apalah semua, masa kita bangun tu, dia jadi cantik. Tak, gini kita pun pegang, buat gitu. Hukumnya makruh. Sebab dia tak lebih 3 gerakan besar. Cuma kerana kita terpaksa uruskan kain tu. Baju. Tu, budak-budak. Tak ada budak lah. Bapak budak pun sama. Masa keluar, pakai seluar, pakai t-shirt. Pendek. Taklah pendek masa berdiri. Masa sujud, nampak sikit. Masa sujud, sibuk duk tarik belakang. Makruh. Kalau nampak lurah dendam dia, batal. Kalau nampak lurah dia. Nampak bawah pusat ni, kat belakang. Semua tu hukumnya makruh. Terpaksa kita uruskan dia. Uruskan dia ketika bergerak. Hukumnya makruh. Dan boleh jadi batal jika ketika i'tidal tu tak ada tamakninah, ataupun dengan kita menguruskan pakaian tadi tu, 3 anggota besar bergerak 3 kali berturut-turut batal. Mana-mana satu. Dan biasanya dalam masalah i'tidal, jenis tu lah. Dia ada benda yang dia nak buat ketika i'tidal. Rukuk, dia ada pegang situ, pegang sini, pegang baju, pegang kain, tarik spender. Buat macam-macam. Setulah dia nak tarik. Sebab nak sujud je lagi ni, nak sujud je lagi ni. Dan tak memberhentikan tangan sejajar dengan bahu, duk sibuk gerak, maka makruh, boleh jadi batal. Ni gerakan ni beza tau. Saya dah sebut rasa sebelum ni. Bila kita bergerak, contohnya macam ni kan, namanya satu. Yang ini pergi kira satu, balik ke tempat dia tak kira 2. Dia panggil apa? Dia tabi' apa? Parking ke tempat asal. Parking balik. Tapi dia tak kira. Parking balik. Macam ni, satu. Lepas tu parking balik dia tak kira. Langkah, satu, kira. Ini dia tak kira, dia parking balik. Tak kira yang ini. Kali macam ni kira. 1, 2. Kira. Sebab dia bukan parking. Tak boleh aku guna istilah tu kan. Jadi 1. 1. Bukan 2 tau. 1. Macam ni gerak. 1. Macam ni 2. Ni gerakan illegal semua ni. Gerakan bukan gerakan sembahyang, gerakan asing, gerakan ajnabi. Angkat tangan.
Satu. Kenapa turun tu tak kira? Sebab dia parking balik ke tempat asal. Dia pergi balik tempat asal. Maka tak dikira tu. Tak kira. Okey. Itu kalau kita gerak di hadapan. Kita gerak apa? Depan. Tapi bezanya kalau kita gerak depan belakang. Gerak depan belakang dikira dua walaupun kecil. Gerakan tu. Yang ini yang masalah. Ini tidak sami Allah liman hamidah. Ni, dia gerak ni kan. Payah tunjuk. Gini. Ni badan, ni tangan. Ni badan, ni tangan Okay. Dia gerak ni tangan ni. Tangan ni. Dia gerak ni. Tu. Nampak? Okay. Sikit je tu. Tapi dia pergilah kat belakang ni, badan dia. Bila dia buat gini, badan dia kat sini. Bila buat gini, badan dia kat sini. Okay. Walaupun kecil, dia kira satu. Maknanya macam ni. Satu. Daripada sini. Satu. Sikit dah. Satu. Dua. Tiga. Batal. Macam ni. Janji lepas tubuh dia. Lepas tubuh satu ke belakang. Lepas tubuh ke depan dua. Lepas tubuh ke belakang balik tiga. Tapi kalau macam ni jauh besar. Satu je. Sebab tu kiraan satu ni bukan kira kecil besar. Satu. Weh besar tu. Tiga lah. Tak. Dia bukan kira besar dekat jauh. Dia kira tak kira gitu. Jadi bila kita pergi ke belakang dia kira satu. Dua. Tiga ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini satu. Satu. Luas tu. Tu kiraan dia. Jadi biasa masa yang tidak, yang geng lulus ni. Allah. Sami Allah liman hamidah. Dia nak tunggu berhenti tu 3 kali hayun. Maka batas semayang kerana 3 gerakan. Dan kalau lah 2 kali je, Sami Allah liman hamidah. 2 kali, terus sujud. Batal juga kerana tak ada tamakninah. Hati-hati kat situ. Antara gerakan yang makruh illegal juga, masa i'tidal tu saya perhati juga, tapi tak ramai lah, ada lah juga. Sekali-sekala nampak dia buat gini. Sami Allah liman. Macam mana? Tak ingat lah. Macam ni kot. Macam ni. Sami Allah liman hamidah. Ke macam mana? Pernah tengok? Macam mana? Sami Allah. Macam mana dia macam ni? Macam dia pusing tak perasan. Bukan. Ni macam ni. Ni macam ni. Mana? Kita tak perasan. Kita semayang. Terus-terus naik. Sami Allah. Oh, iyalah daripada bawah. Lepas tu tak perasan. Kalau dia macam ni, Sami Allah. Kita perasan tak? Dia daripada bawah dah. Sami Allah. Kadang-kadang Sami Allah liman hamidah. Macam Sami Allah liman hamidah. Cuma mana? Jadi yang dia buat. Jadi. Nampak kelas. Nampak kelas. Oh, kelas. Nampak kelas. Tapi kita tak kerti buat. Macam mana tu? Sami Allah liman hamidah. Nampak wuduh. Dia buat cantik. Mana dia tiru tak tahu. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab dia ambil ada bacaan ketika i'tidal Allahumma rabbana lakal hamd. Dia ambil boleh baca Allahumma rabbana lakal hamd. Bila Allahumma ni kan doa. Bila doa tadah. Itu dia tadah. Mula-mula tadah. Jadi pelik. Lama dia lebih kurang tadah tu. Kira tadah tu. Kau apa tu? Makruh hukumnya. Gerakan tu gerakan illegal jugalah. Gerakan asing, gerakan yang tidak disuruh, hukumnya makruh. Angkat gitu. Kerana doa dia banyak tempat. Ada tempat doa tak tadah. Ada doa tempat tadah. Ada doa tempat raut muka. Ada doa tempat dia raut badan. Ada doa jangan raut muka. Dia bergantung. Nak sebut sikit ke tak payah sebut? Nak wallah alam ni? Nak sebut doa tu? Tak ada kena-mengena lah, ini cerita. Tu saya tanya tu. Okey. Doa yang biasa lepas mayang apa semua tu, tadah, sunat tadah. Sunat raut muka. Okey. Itu tempatnya, iaitu bukan ketika lepas mayang doa saja doa nak makan, doa bila orang suruh doa. Ada doa yang doa saja tapi tak sunat angkat tangan. Iaitu dalam sembahyang. Dalam sembahyang ketika bukan kunut sunat angkat tangan. Macam ni. Dan kunut sunat angkat tangan, tak sunat raut muka. Saya pernah tengok dia raut muka juga. Tak sunat raut muka. Okey, tempat dia tadah tangan. Tapi ada tempat doa. Bukan. Dalam i'tidal dia bukannya doa. Bolehlah kita kata doa. Dia puji tu, lebih pada puji. Ya Rabbana lakal hamd. Wahai dia lebih pada puji tak? Sujud. Duduk antara sujud tu Rabbifili warhamni wajiburni. Itu doa.
Doa. Tapi Rabbana lakal hamd tu puji. Puji. Puji Rabbana lakal hamd, puji. Dia kan doa. Samalah ketika duduk di antara dua sujud, doa. Tapi tak ada sunat angkat tangan. Tak ada raut muka. Letak aje. Ada tempat yang tak sunat untuk angkat tangan. Baca aja. Contohnya nak masuk toilet, sunat angkat tangan nak baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak ada angkat tangan. Masuk aja. Ataupun cepat-cepat dah nak keluar sangat, bismillah, paling kurang. Paling kurang. Maka tak ada angkat tangan. Ada raut muka? Tak ada. Masa bila yang raut badan, doa raut badan, nak tidur doa apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Raut badan. Maknanya ada beberapa perkara lagi panjang. Maknanya setiap doa kita ataupun apa ibadah yang berkaitan dengan doa ni, dia kadang-kadang angkat tangan. Tapi tak sunat raut. Macam kunut. Kadang-kadang angkat tangan pun tidak, raut pun tidak. Duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang angkat pun tidak, raut pun tidak, nak masuk toilet. Kadang-kadang sunat tadah dan raut nak makan lepas mayang, tempat-tempat yang biasa kita buat tu. Masa nak berjimak, tak ada tangan tak? Tak ada. Dodang. Angkat tangan dodang. Macam itulah, fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Jadi ada tempat dia, tapi panjang. Bab doa angkat tangan ni pun panjang. Panjang bahas. Saya bagi sikit lah, separuh je tu. Jadi masa Rabbana lakal hamd tak ada gini-gini lah. Nak panggil siapa? Tak ada. Daripada awal tak ada gitu. Malah Allahumma Rabbana lakal hamd. Contoh tu tujuan dia sebenarnya. Asalnya yang diangkat tu Allahumma Rabbana lakal hamd, sebab ada Allahumma ni doa. Jadi letak Allahumma, dia kata doa. Kemudian doa dia pun nak raut jadi pelik. Jadi lama-lama jangan buat gitu, makruh. Dan yang terakhir adalah cukup dah. Yang terakhir adalah masa angkat tu jangan angkat ini perkara makruh juga. Jangan angkat, Nabi larang kita angkat macam ekor kuda liar sedang bergerak-gerak. Nabi kata jangan kamu angkat tangan ketika i'tidal tu, angkat tangan macam kuda liar. Sekejap lagi masuk YouTube, kuda liar, tengok ekor dia macam mana. Tengok ekor aja. Ya kan? Jadi angkat tangan macam mana kalau macam tu? Ya Allah, macam tu lah. Dia biar tertib dan terning. Betul. Tertib, terning sikit. Jadi sami Allah, sama ada nak berhenti tak nak berhenti, okey. Cuma kalau nak sunat lebih, sami Allah 1 saat, sami Allah liman hamidah 1 saat. Ada orang sampai 2-3 saat, okey je. Ya, sami Allahu liman hamidah tu, hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dah tu baru jatuh tangan. Bila dah tu kadang-kadang ada 1 saat kat situ. Jadi dia bukan sami Allah liman hamidah, gitu boleh juga. Sami Allah liman hamidah boleh juga. Cuma kalau nak lebih sikit, sami Allahu liman hamidah, dah aja baru turun. Maka dia macam dia nampak lain sikit, tertib sikit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Boleh je. Sami Allahu liman hamidah. Boleh je. Sami Allahu liman hamidah. Dia ada. Ya tak? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lama sangat. Ya, dia macam pelik pula. Jadi dia sikit. Cuma itu small matter lah, benda kecil. Cuma nak bagi tahu siapa yang nak. Habis. Yang ketujuh. Mana ketujuh? Sujud 2 kali. Tangguh dulu. Sujud 2 kali. Tersudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.